Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa Bapak Ibu sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. 弟兄姐妹，我们一起低头来祷告。 Kami bersyukur kami punya Tuhan yang berjalan di depan kami dan juga berjanji untuk memberi kami kemenangan. 我们感谢你，因为你是应许我们可以得胜的神，你也走在我们前面的神。 Sehingga di tengah-tengah kondisi dunia dan juga peperangan rohani, kami tahu Tuhan, kami kuat oleh karena ada anugerah-Mu. 之所以在现代的世界混乱的世界当中，我们都经历了属灵的征战，但是我们知道你的恩典可以帮助我们。 Malam hari ini kembalilah berbicara kepada setiap kami, orang tua, anak-anak dan seluruh keluarga kami. 求主这今晚也对我们每一位说话，父母们还有孩子们。 Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. 我们已经预备好了，可以听你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Yosua pasal 7 ayat 10 sampai 21 bahasa Indonesia. Kita akan membacakan bersama-sama dari ayat 10 hingga ayatnya yang ke-15. 我们一起打开圣经，就在约书亚记第7章10节到21节，然后第10节到第13节是先用印尼语来读。 Ayat 16 sampai 21 akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 然后16节到结束是用中文来读。 Yosua 7 ayat yang ke-10. Tuhan menjawab Yosua, bangun, tidak ada gunanya engkau Maaf, saya akan ulangi di dalam terjemahan baru, Yosua 7 ayat yang ke-10. 约书亚记第7章第10节。 Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi, jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. 16节，于是约书亚清早起来，使以色列人按着支派进前来，取出来的是犹大支派，使犹大支派进前来，就取了谢拉的宗主，使谢拉的宗主按着家室人丁一个一个的进前来，取出来的是沙底、
使杀敌的家是按着人丁一个一个的进前来，就取出犹大支派的人谢拉的曾孙杀敌的孙子加米的儿子亚干。约书亚对亚干说：“我儿，我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神，在他面前认罪，将你所做的事告诉我，不要向我隐瞒。”亚干回答约书亚说：“我实在得罪了耶和华以色列的神，我所做的事如此如此。我在所夺的财物中看见一件美好的示纳衣服，200舍科勒银子，一条金子重50舍科勒，我就贪爱这些物件，便拿去了。现经常在我帐篷内的地里，银子在衣服底下。” Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga dirancang untuk sebuah peperangan rohani. 弟兄姐妹，家庭被制造是为了预备的属灵的征战。 Harus diakui dan dihadapi peperangan rohani dalam keluarga itu. 我们必须要承认，在家庭里面是有属灵的征战的。 Sebuah peperangan yang tidak kelihatan oleh mata. 那是肉眼看不到的征战。 Di mana keluarga bukan menjadi sekedar tempat tinggal yang nyaman, tempat bisa berbagi, tapi di tengah keluarga lah iman kita diuji dan dibentuk. 之所以家庭里不仅仅是一个我们可以在里面生活的舒适的地方，但是在那里我们的信心也被考验。 Di tengah keluarga, iblis tidak berhenti menghancurkan karena ia tahu luka dan kecewa yang terjadi di tengah keluarga sanggup membuat seseorang menjauh daripada Tuhan. 之所以魔鬼也知道，在他破坏家庭，因为他知道有被伤害或者失望的人，可以使他们多年的离开上帝和教会。 Keluarga yang hancur juga meninggalkan gereja. 那个破坏的家庭，他们也离开了教会， Bahkan tidak percaya kepada Tuhan lagi. 甚至他们也不再信主了。 Alkitab bukan hanya mencatat, memotret keluarga-keluarga yang sempurna, yang selalu kuat di dalam iman mereka. 圣经不仅仅那些记载那些成功故事，家庭的成功故事。 Tapi Alkitab dengan jujur juga mencatat kegagalan dari keluarga umat Tuhan. 但圣经也诚实的记载了他们的失败。 Kita sudah tidak asing dengan kisah kemenangan orang Israel melawan bangsa Kanaan di kota Yeriko. 我们可能都很熟悉以色列人打败迦南人在耶利哥的那些征战。 Ini adalah pertempuran pertama dan pertempuran yang paling dahsyat dan paling tidak terlupakan. 那是第一场最激烈、最难忘的一场征战。 Dan Akan adalah orang yang hidup, yang berada di tengah-tengah komunitas orang-orang yang ikut berperang menghadapi bangsa Yeriko itu. 而亚干是一位生活在信徒群体中，他也跟随了他也参与了那个征战。 Dia adalah saksi sekaligus juga tentara dari pertempuran iman itu dan dia mengalami kemenangan iman. 他也见证了以色列人打败战胜了，也是他也亲眼的经历了。 Sayangnya akan mengabaikan peperangan iman yang dahsyat yang sebenarnya sedang terjadi di dalam hidupnya. 可惜的，他也忽略了他自己那场其实更激烈的一场征战。 Bagaimana kemenangan Tuhan berikan kepada Yeriko, kepada bangsa Israel untuk melawan Yeriko, tetapi justru akan dikalahkan oleh musuh yang tidak kelihatan itu. 神确实的赐给了以色列人战胜了征战，但是同时的他们也却败给了那个肉眼看不到的征战。 Kekalahan rohani akan terlihat dari Yosua 7 ayat 21. 属灵的征战可以在约书亚记的第7章21节那里可以看到。
Dari kata yang digaris bawahi itu menggambarkan proses bagaimana mulai dari akan itu melihat, kemudian dia menginginkannya, lalu mengambilnya dan menyembunyikannya. 从这经节在那个看见的词，然后我贪爱，然后拿取那个，我们可以看到这个属灵的征战。 Ada dua pelajaran rohani bagi kita sebagai anggota keluarga di tengah-tengah dunia pada saat ini. 作为我们现在在家庭的生活当中，我们可以采取了属灵的功课。 Bagaimana kita mempertahankan iman dan bagaimana kita bisa berkemenangan pada saat kita tidak menyerah pada keinginan yang salah. 当我们如何的可以 战胜这个征战呢？当我们不再选择错误的欲望， Kenapa Tuhan memberikan kita keinginan? 为什么神会赐给我们欲望呢？ Apakah mempunyai keinginan itu sebuah dosa? 是不是有欲望是罪呢？ Apakah ketika kita menginginkan sesuatu itu adalah hal yang Tuhan tidak suka? 是不是当我们想要一个东西的时候，神不喜悦吗？ Banyak anak Tuhan bergumul dengan keinginan pribadi, keinginan hatinya. 很多神的儿女都在挣扎他们内心的欲望， Bahkan mereka membayangkan seandainya hidup ini di dalam hatinya tidak ada memiliki keinginan apapun. 甚至他们可能可以想象，如果在他们的内心里面没有欲望，是多么的美好。 Mungkin mereka bisa tidak gampang untuk tergoda atau terjatuh di dalam dosa. 可能他们就不那么容易的犯罪。 Tetapi sebenarnya keinginan itu berasal atau diberikan oleh Allah sendiri. 但是确实，这个欲望是神赐给我们的。 Allah yang memberikan kita desire, keinginan itu, kerinduan itu. 是他赐给了我们这个欲望渴慕， Dan Roh Kudus memampukan kita untuk menginginkan atau merindukan Tuhan. 而圣灵帮助我们可以渴慕我们的神。 Tapi di saat yang sama kita tetap masih bergumul akan keinginan-keinginan dosa itu. 但是同时，我们也是还在挣扎的，在欲望那些罪恶。 Sehingga sampai hari ini pun ketika kita sudah ditebus, kita sudah mengikut Tuhan, mencintai Tuhan, tetap di dalam hati kita ada dua keinginan yang saling bertolak belakang dan saling berkonflik. 但确实到今天，我们在信主了之后，我们的内心还是有两个欲望是冲突。 Keinginan daging dan keinginan roh. 那就是肉体的欲望和 Kita 圣 tidak 灵。 dapat melayani keduanya. 我们不能去服侍两者， Kita harus memilih, tidak ada tempat yang netral di tengah-tengah 我 di 们 antara 必 itu. 须的去选择，因为我们没有中立可言。 Sangat menarik di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata desire atau kata ingin itu menggunakan satu kata yang sama, baik untuk arti yang positif maupun untuk arti yang negatif. 很有趣的，在希伯来文的原文，这个欲望是用同一个词的。 Kita perlu ingat keinginan itu berasal daripada Tuhan. 是善是恶的，他们都是用的这个一个词，但是我们要记得，这欲望是神赐给我们的。 Karena ada desire itulah kita bisa merindukan dan mencari Tuhan. 因为有了这个欲望，我们才可以寻找神、渴慕神。 Tanpa kerinduan, tanpa keinginan, kita tidak bisa menikmati Tuhan. 没有渴慕，没有欲望，我们也不能再享受神。 Tapi Alkitab juga mencatat begitu banyak contoh bagaimana keinginan itu membawa manusia ke dalam dosa yang dalam. 但是圣经也记载了，有很多欲望把人带入了罪恶。 Kita ingat Hawa, dia melihat, dia menginginkan buah dari pohon itu dan dia makan. 但我们也可以看到夏娃，她看了那个果子，她也是摸了，她也想要那个果子。 Kita juga teringat akan konteks pada waktu Musa menerima 10 hukum dari Allah.
当我们也记得摩西正在接受神的10个诫命的时候， Perintah pertama, 第一诫命 jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 不要敬拜别的神， Ini berbicara tentang penyembahan berhala. 这说到是拜偶像。 Apa itu berhala? 什么是偶像？ Berhala ketika kita menginginkan sesuatu hal, menginginkan seseorang lebih besar daripada kita menginginkan Tuhan. 偶像是当我们要别的事胜过要神。 Ketika kita mencari kepenuhan, kenikmatan di luar Tuhan. 当我们在神外去寻找满足的时候， Dan 10 hukum ditutup dengan perintah yang ke-10. 而第10个诫命， Perintah yang terakhir, jangan menginginkan milik sesamamu manusia. 最后一个诫命就是不许贪别人的东西。 Allah mau kita berhati-hati dengan keinginan kita. 神要我们谨慎我们的欲望。 Raja Salomo saja pernah berkata bahwa keinginan manusia itu tidak akan pernah bisa dipuaskan. 所罗门王也说过，人的欲望是不可能被满足的。 Apa yang muncul dari keinginan mata 从肉眼看 bisa 到的， meracuni hati kita dengan berbagai keinginan yang tidak tepat. 从眼睛看到的欲望，它也可以直接的到我们的心里。 Tidak semua yang diinginkan mata itu mendatangkan manfaat 不 bagi 是 kita. 所有我们可以看见的都给我们带来好处。 Bahkan betapa sering kita terjebak untuk tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan oleh karena keinginan kita. 但很多时候，因为我们的欲望，我们往往也不讨神的喜悦。 Kalau kita renungkan lebih dalam lagi Bapak Ibu sekalian, 如果我们再深入的思考， di dalam hidup kita yang terdalam akan selalu ada keinginan-keinginan yang salah. 在我们的生活当中，我们经常有那些错误的欲望， Yang tersimpan rapi di bagian terdalam hati kita, diri kita sendiri pun tidak sadari. 它一直的藏在我们的内心里，是我们很长时间也没有觉悟到的。 Sebagian orang mungkin akan berkata, nggak salah kok punya keinginan. 很多人可能会说，你有欲望也没错， Toh itu cuma tersimpan di dalam hati. 那只是被藏在心里。 Kita memberikan excuse kepada secret desires karena kita pikir itu tidak melukai orang lain, itu tidak mencelakai orang lain. 我们给了那个被隐藏在里面秘密之处的欲望，给了一个好的理由，因为我们觉得它是不去伤害到别人的 Tapi 欲 jangan 望。 lupa keinginan yang tersembunyi, yang tersimpan itu akan mendorong kita untuk melakukan sebuah tindakan. 但是我们也别忘了，在我们的藏在内心里的那些欲望，可以导致我们去行动。 Sama seperti Akan, dia diawali oleh sebuah keinginan mata, dia membiarkan hati dan imannya perlahan demi perlahan ditenggelamkan. 就像亚干，他的欲望使他越走越偏。 Keinginan yang salah itu seperti magnet yang kuat yang menarik kita selangkah demi selangkah menjauh dari Allah sebagai pusat kehidupan 那个 kita. 错误的欲望就像磁铁，一直的把我们拉我们远离神。 Saya teringat Plato pernah berkata, 比拉多有一句话， pendidikan atau education adalah teaching our children to desire the right things. 教育教导我们的孩子拥有正确的欲望。 Ketika kita mau mempertahankan iman kita, 在我们要坚持我们的信心的时候， itu dimulai dari menginginkan hal-hal yang benar, hal-hal yang tepat, hal-hal yang berasal, yang kudus. 那开始在当我们渴望那些好的或者圣洁的， Sebelum orang tua mengajarkan anaknya untuk desire the right things, 当那个父母要教导他的孩子有好的渴望的时候， semua itu diawali dari diri kita. 那就先开始在我们自己。 Desire the right thing start from the habit of seeing. 那个好的欲望、渴望是从我们有好的习惯去看好的东西。
permasalahannya bukan hal-hal yang di luar yang terlalu mengagumkan, yang terlalu menarik. 问题是不是外在那些所吸引的？ Masalahnya adalah di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga orang-orang percaya. 问题是在信徒家庭当中， Justru kitalah yang menginvite, mengundang keinginan-keinginan tersebut untuk menipu diri kita. 我们却去引那些欲望来欺骗我们自己。 Dan ketika kita melakukannya ke dalam tindakan dosa, itu membawa kepada sebuah kehancuran. 当我们在行罪恶的时候，那就我们开始走入了破碎。 Saya teringat akan sebuah pergumulan di tengah-tengah dunia pada saat ini tentang digital entertainment. 我们知道，在世界当中，我们都在挣扎于这个网络的娱乐。 Apa yang menjadi keinginan terbesar saya dan saudara saat ini, detik ini? 这时刻，弟兄姐妹和我最大的欲望是什么？ Apa keinginan kita sekarang? 我们现在有什么欲望吗？ Keinginan kita yang terbesar dipengaruhi dari apa yang kita lihat setiap hari. 我们现在最大的欲望就是我们每天所看到的那些被影响了。 Seperti yang tadi Vitalik katakan bahwa godaan atau tantangan itu bukan berbicara di luar, tetapi berbicara di dalam rumah, di genggaman tangan kita. 刚刚主理说了一句话，最大的挑战不是在外面，但是在我们家庭当中。 Kita tidak bisa membatasi globalisasi ataupun hal-hal di luar itu terjadi. 我们不能去控制外边所发生的事。 Tapi permisi tanya, 但是请问， berapa jam, berapa waktu yang kita pakai untuk melihat? 我们花费了多长时间去看？ Apa konten yang kita lihat? 我们所看了什么内容呢？ Dan apa yang muncul di dalam hati kita setelah kita melihat? 而我们看了，我们心里会出现了什么？ Keluarga yang bertahan di dalam iman. Yang kedua, jangan menyembunyikan dosa. 坚守信仰的家庭，第二就是不要隐藏罪恶。 Di ayat yang ke-19, Yosua berkata kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." 在约书亚在19节里说，约书亚对亚干说：“我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神，在他面前认罪，将你所做的事告诉我，不要向我隐瞒。” 400 tahun Israel diperbudak di Mesir. 400年，以色列人在埃及地40 tahun mengembara di padang gurun. ，40年在旷野中。 Dan akhirnya bangsa Israel menginjakkan kakinya yang pertama di tanah perjanjian. 然后他们就是第一的地方，他们到达的就是耶利哥。 Di pasal sebelumnya 在前一章 ada satu bagian yang sangat penting 有一段很重要的， di pasal 6. 就是在第6章， Itu adalah momen terakhir sebelum mereka memperoleh kemenangan. 那是他们的最后一个时刻，在他们战胜之前， Yaitu ayat 17, ayat 18. 也就是17、18节。 Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya.
17、18节，这城和其中所有的都要在耶和华面前毁灭，只有妓女拉合与他家中所有的可以存活，因为他隐藏了我们所打发的使者。至于你们，务要谨慎，不可取那当灭的物，恐怕你们取了那当灭的物，就连累以色列的全营，使全营受咒诅。 Sebenarnya itu dari ayat 17, 18, 19. 其实那都是17、18、19节里的。 Lalu ayat 20 terjadi apa? 然后20节就发生了什么呢？ Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. 于是百姓呼喊，祭司也吹角，百姓听见角声，便大声呼喊，城墙就塌陷。 Momen sebelum tembok Yeriko itu roboh. 在那个城墙塌陷之前， Tuhan memberikan perintah ini. 神就给了这个命令。 Tapi apa yang terjadi setelah di pasal selanjutnya? 但是就在接下来一章发生了什么？ Tetapi 但是 pasal 7 ayat 1 diawali dengan kata tetapi. 第7章的第1节呢，开始以但是 Israel berubah setia. 以色列人变心了， Israel broke the faith. 他们已经变心了，违背了信心。 Teman-teman, di pasal 7 ini, 弟兄姐妹，在这第7章里， kalau tadi pasal 6 itu perintahnya jelas. 那第6章里我们可以看得很清楚神的命令。 Di pasal 7 muncul 7 kali kalimat mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. 在第7章里，我们可以看到很多次的在那里说，取拿当灭的物。 Dan kota itu dengan segala isinya 然后这城和他所有的物， muncul kata barang-barang yang dikhususkan itu artinya barang itu memang sudah dikhususkan untuk dihancurkan, untuk dimusnahkan. 这个当灭的物的意思就是这些东西都是要被分开来，要被毁灭的。 Bukan sekedar dihancurkan, 不只是被毁灭， tapi benar-benar musnah, tidak bersisa. 也是要彻底的毁灭，没有剩下。 Tetapi akan dengan secara sembunyi-sembunyi melakukan tindakan untuk mengambil barang-barang tersebut. 但是要敢偷偷了去取拿那些东西， Harga yang dibayar oleh dosa yang tersembunyi ini terlalu mahal. 这个被隐藏的罪恶的代价是多么的大， Yaitu bukan hanya dirinya tetapi keluarganya. 也不就是他自己而已，但是他的家人。 Dan juga teman-temannya yang mati di peperangan Ai oleh karena mereka menyimpan dosa itu. 也就是他的朋友们在去征战的时候死了很多人，那也是因为是被这个隐藏的罪恶， Akan berusaha untuk menyembunyikan pelanggarannya. 压根一直的要在隐瞒他的罪。 Saudara-saudara, saya teringat dalam dunia medis kita mengenal istilah golden period. 弟兄姐妹，我们知道在医疗方面，我们有一个词叫黄金时刻。 Apa itu golden period? 什么是黄金时刻呢？ Golden period itu adalah waktu krusial bagi pasien sejak gejala awal itu terdeteksi. 黄金时刻就是当那个患者第一时间知道他患病的时候。 Dalam golden period, jika pasien cepat tanggap, peka dan tidak menunda-nunda untuk mencari pertolongan, maka dipastikan efek kerusakan yang terjadi pun tidak sampai sangat parah. 在这个黄金时刻，如果那些患者直接的可以觉悟到他的身体有问题，然后尽快的去处理、去医治，那么他的身体的破坏没有这么的大。
Sama halnya dengan kehidupan iman kita. 就像我们信心的生活， Saat hati nurani kita memberikan signal ada something wrong di dalam hidup kita. 当我们的心带给我们谨慎，在让我们知道我们有问题的时候， Penting sekali untuk kita peka dan cepat tangkap. 我们很重要的要直觉的去觉悟到它， Bukan menganggapnya sebagai masalah kecil apalagi menyangkalinya. 不是把它当不把它当一回事，或者忽略了它。 Saya berandai-andai. 我们可以再想象， Kalau malam itu 如果那天晚上， waktu Yosua sudah mengumumkan bahwa penyebab kekalahan Israel itu jelas-jelas adalah karena tindakan mengambil barang yang sudah dikhususkan itu. 当约书亚对众人说以色列可以输，是因为有人拿了那些不该拿的东西。 Seandainya malam itu di dalam kegalauannya akan segera dan cepat-cepat mencari Yosua. 如果在那天晚上亚干已经觉悟到了，然后他立刻的去找约书亚。 Seandainya malam itu akan cepat-cepat pulang lalu mengeluarkan barang-barang yang dia sembunyikan di tendanya. 如果那天晚上他尽快的回去，去拿他的那些隐藏的东西拿出来， Mungkinkah kisah hidup akan menjadi berbeda? 有可能他的生活故事会有转向。 Amsal berkata siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. 箴言里说，神的话，遮掩自己罪过的必不亨通， Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. 承认离弃罪过的必蒙连续。 Akan berdosa. 亚干犯罪了， Kita semua pun berdosa. 我们所有的人也是罪人。 Tapi dosa yang terburuk di antara semua dosa adalah penyangkalan terhadap dosa-dosa yang tersembunyi. 但是罪恶当中最严重的罪，就是否认那些被隐藏在心里的罪。 Kita tidak dapat mengatasi dosa-dosa sebelum kita mengakui keberadaan dosa tersebut. 我们不能的去除掉那些罪，如果我们没有去承认那些罪。 Izinkan Allah untuk menyingkapkan dosa di dalam tenda kita. 允许神在我们的帐篷里，揭发了我们的罪。 Jujurlah kepada Tuhan dan terimalah pengampunannya. 我们要向神承认，然后接受。 Ignatius pernah mengatakan sangat mustahil bagi seseorang untuk bebas dari kebiasaan berdosa sebelum dia membenci dosa tersebut. 对一个人来说，如果他没有的去，他很难的可以去逃离这些罪恶。如果他没有先去恨这个罪， Adalah mustahil untuk menerima pengampunan itu sebelum kita mengakui pelanggaran dan dosa kita. 不可能在他承认之前，他也可以接受了饶恕。 Mungkin itu adalah kebiasaan-kebiasaan atau addiction yang kita sulit untuk atasi atau kita sulit untuk hilangkan. 可能这些罪恶是我们已经习惯了，让我们很难的除掉它。 Tetapi tidak ada yang mustahil dan tidak ada kata terlambat untuk kita datang kepada Tuhan. 但是在神里是没有不可能的，我们也还没有说来不及来到神的面 Setelah 前。 kita jujur kepada Tuhan, carilah seseorang yang saudara dan saya percayai. 当我们要诚实的时候，我们也可以找一些可靠、可以信任的人。 Seseorang di mana kita dapat mengakui keberdosaan dan pelanggaran kita, hal-hal yang paling gelap di dalam kehidupan 一 kita. 个人可以帮助我们来去承认我们的罪恶的人。 Sudahkah kita punya seseorang yang bisa mengevaluasi kehadiran dosa yang tersembunyi itu? 我们是否有了这个可以帮助我们评价我们自己生活的人呢？ Mungkin itu pasangan kita. 可能那是我们的配偶， Mungkin itu adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan kita. 也可能是我们自己的弟兄姐妹， Atau teman baik, teman seiman kita di gereja. 也可能是我们的好朋友，我们教会里主内的朋友。 Mereka yang mengenal kehidupan kita dengan sangat dekat.
他们可以很知道、很清楚的我们的生活。 Minta masukan yang jujur dari mereka. 我们可以跟他们要意见，诚实的意见。 Yakinkan mereka kalau kita tidak akan membela diri ataupun mempertanyakan evaluasi mereka. 便说服他们，我们不会自辩或者怀疑他们的评价。 Dengar dan jangan beri respon. 听他们，但也不要回应他们。 Sekalipun mungkin kita tidak setuju sepenuhnya dengan penilaian mereka, tapi kita terima dengan kerendahan hati. 可能他们所说出来的评价，我们不是完全的同意，但是我们要学着去接受。 Allah mungkin sedang bekerja menggunakan rekan-rekan orang-orang terdekat kita untuk menyingkapkan blind spot yang selama ini kita sangkali. 神可能是使用他们，我们周围亲近我们的人，来显现我们一直以来否认的盲点。 Di satu kesempatan seorang tante dan keponakannya, anti dan keponakannya itu pergi makan bersama-sama. 有一个阿姨和她的侄女，他们一起出去吃饭。 Dan di dalam pembicaraan mereka nonton, mereka makan bersama. Di satu waktu si keponakan ini berbicara sesuatu. 他们聊天、看电影、吃饭，然后有一次这个侄女这样的说 Anti, saya pengen mengaku sesuatu. 阿姨，我想承认一件事。 Ini keponakannya ini adalah anak SMA cowok. 这个侄子他是高升中， Dia katakan, Anti tahu nggak kalau saya itu sudah pernah having sex with my girlfriend. 阿姨，你知道吗？我跟我的女朋友曾经已经发生过性关系。 Saudara, pada waktu saudara mendengarkan pengakuan ini, pengakuan yang jujur ini, 弟兄姐妹，当我们听见了这个诚实的承认，他承认了这么诚实的，我们有什么反应？ mungkin itu adalah keponakan kita. 可能那就是我们的侄子， Atau mungkin anak kita sendiri. 有可能也是我们自己的孩子， Atau mungkin itu adalah anak remaja ataupun anak sekolah minggu yang mengaku dosa kepada kita. 也可能也是我们教会的青少年或者是主日学的孩子。 Apakah kita bersyukur 我们是否能感恩， atau kita marahin? 或者我们骂他？ Pada waktu si Anti ini menceritakan pengalamannya, 当这个阿姨在说她的经历的时候， dia katakan, saya dalam hati sangat kaget karena saya tidak percaya bahwa keponakan saya yang kelihatannya sangat polos, sangat baik ini, ternyata dia menyembunyikan itu, bahkan orang tuanya pun tidak tahu. 当这个阿姨她告诉了她说，当她听到她的侄子说出这样的话的时候，她多么的吃惊！她想不到，她这么乖、这么看起来这么单纯的侄子会做出这样的事，甚至她的父母们都不知道她有这样的事情。 Tapi di dalam hati dia berdoa dan akhirnya dia membimbing si keponakan ini untuk boleh kembali kepada firman Tuhan. 然后她在心里就一直的在祷告，然后她慢慢的引导她的侄子回到神的里面。 Dia katakan, berjanjilah bahwa kamu tidak akan mengulangi kesalahan dan dosa ini lagi. 你要答应不要再犯同样的罪。 Jikalau ada di antara kita, suami kita atau istri kita yang mengaku dosanya kepada kita, 如果在我们其中有我们的丈夫或者妻子，他承认了他的罪， atau beranikah kita sebagai seorang anggota keluarga membuka diri kita kepada keluarga kita dan meminta mereka mendoakan kita? 或者我们是否勇敢的有这个勇气跟我们的家人坦白承认，然后要他们为我们祷告？ Disitulah kita bisa kuat di dalam peperangan iman itu. 在那里，我们就在我们属灵征战里可以坚持下去。 Kita tidak bisa mengatakan, gak apa-apa ini dosa saya pribadi, saya atasi sendiri. 我们不能说没关系，这是我自己的罪恶，我自己可以去克服它。 Kita tidak cukup kuat untuk melawan dosa itu sendirian. 我们没有足够的力量可以去克制这个罪恶。
Tuhan memberikan kita keluarga. 神赐给了我们家庭， Tuhan memberikan kita keluarga seiman di dalam komunitas kita. 主也赐给了我们主内的家庭。 Tuhan memberikan orang-orang yang mau berkata kebenaran, menegur dosa kita, memberitahu kalau kita salah. 主也给我们那个可以愿意引导我们的人。 Tuhan memberikan kita anggota keluarga yang merangkul kita ketika kita menangis, ketika kita menyesal, dan ketika kita bertobat. 主也已经给了我们可以帮助我们的家人，在我们痛苦伤心的时候。 Saudara, ketika kita berbicara tentang keluarga yang bertahan dalam iman, siapakah yang sanggup bertahan di dalam iman di 弟兄 tengah-tengah 姐 dunia 妹 ini?，在我们说到在坚守信仰，在家庭里坚守信仰的时候，谁可以在这里面坚持的下去？ Tidak ada yang sanggup bertahan, Bapak Ibu sekalian. 没有任何一个人可以坚持的下去。 Tapi Tuhan memanggil kita bukan hanya menjadi bertahan di dalam iman, tetapi menjadi pemenang di dalam iman kita. 但是神呼召我们，不仅仅是可以坚守下去，但是也要我们战胜这个征战。 Allah mencatat kisah akan ini bukan tanpa tujuan. 神记载了这个亚干的故事，不是没有目的的。 Kisah yang tragis di tengah yang diapit oleh kisah kemenangan Yeriko dan kemenangan Ai. 就这个在耶利哥战胜和埃城战胜的故事中间，就有了这个悲哀的故事。 Allah berjanji di dalam peperangan iman kita, 神答应我们在我们属灵的征战当中， kita jangan menyerah pada keinginan yang salah. 我们不要在选择有错的欲望。 Allah sudah memberikan instruksi yang jelas, kebenaran yang jelas kepada kita. 神已经给了我们很清楚的指导着我们。 Kalaupun kita melakukan pelanggaran, kita cepat-cepat untuk kembali kepada Tuhan. 但若我们确实的犯罪了，我们要尽快的回到神那里， Jangan berlambat-lambat dan jangan menyangkali, menyembunyikan dosa itu. 不要一直的去缓它，或者去隐瞒这个罪恶。 Kiranya Tuhan menolong kita dan keluarga kita untuk bisa bertahan di dalam iman. 求主帮助我们，还有我们的家庭，可以坚守我们的信仰。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, Engkau menyatakan keadilan-Mu dan kebenaran-Mu. 主啊，你已经显现了你的真理和公正。 Sama seperti Yosua, Tuhan, kami sering salah paham kepada Tuhan ketika kami mengalami kekalahan di dalam kehidupan kami. 就像约书亚，我们在我们失败当中，我们经常的埋怨、错怪了、误会了你。 Tapi sebenarnya 但确实， justru di pihak kami ya Tuhan, kami perlu mengevaluasi hidup kami. 是在我们这里，我们必须要审查我们的 Kami 生 perlu 命。 mengevaluasi kehidupan keluarga kami, diri kami dan anak-anak kami. 我们也必须的去审查我们家庭的生活，我们的孩子的生活。 Kami orang-orang berdosa yang tidak luput Tuhan dari kelemahan bahkan juga pelanggaran. 我们都是罪人，我们不能逃离罪恶和我们的软弱。 Tapi malam hari ini Engkau menguatkan kami 但是今晚求主来坚固我们， untuk boleh menghadapi peperangan rohani setiap hari 使我们每一天可以的去面对那些属灵的征战， dengan anugerah daripada Tuhan. 也是主的恩典， Bantu kami untuk tidak menyerah Tuhan. 帮助我们不要放弃， Bantu kami untuk tidak bersembunyi. 帮助我们不要隐藏， Bantu kami untuk bangkit dan bertobat, 也帮助我们可以站立起来 hidup 悔 dalam 改， kebenaran-Mu. 然后生活在你的真里面。 Pujilah nama-Mu ya Tuhan. 赞美主你的名， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。